Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Wan Nurailan binti Amir dan saya akan membentangkan dasar-dasar kerajaan ke arah perpaduan negara. Baiklah, perpaduan adalah satu proses yang menyatukan anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya dapat membentuk satu entiti dan nilai bersama di kalangan mereka. Dengan adanya perpaduan negara, negara akan lebih maju dari segi ekonomi, nilai kualiti hidup, dan etika dan moral. Oleh itu, pelbagai dasar telah dilaksanakan. Antaranya adalah dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum. Ianya juga bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang, yang merangkumi aspek-aspek kritikal seperti menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara, untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama. Kemudian membangun masyarakat yang progresif supaya menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi. Sekian. Nama saya Nur Hasya Farisha binti Khairul Sanusi dengan nombor kad metrik 07-DKE22F1058. Saya akan membentangkan tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan merupakan suatu cara hidup masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Penggumbalan dasar kebudayaan amatlah penting bagi negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia. Dasar ini juga dapat membantu rakyat dalam mengekalkan identiti negara. Terdapat 3 prinsip yang ditetapkan oleh kerajaan sebagai dasar kebudayaan, iaitu berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai, dan Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Dasar yang pertama ialah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan antara bangsa lingua franca. Persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu Austronesia, kedudukan, geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam dan kesenian. Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran kepribadian kepada masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama. Kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada kebudayaan kebangsaan. Dasar yang seterusnya ialah unsur-unsur budaya lain yang sesuai. Kebudayaan harus diterima sebagai sesuatu yang dinamik. Unsur-unsur budaya Cina, India, Arab, Barat dan lain-lain yang sesuai wajar diberi penimbangan dan penerimaan. Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya pencangkahan dengan perlembagaan dan prinsip-prinsip rukun negara. Dasar yang terakhir ialah Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memberi usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal. Oleh itu, agama Islam telah menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dasar pendidikan negara. Matlamat bagi dasar ini ialah memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka masa panjang dan pendek serta melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Antara elemen yang mempengaruhi unsur dasar pendidikan ialah masyarakat. Masyarakat sebagai penentu kepada sistem pendidikan kerana ia bersangkut paut dengan ideologi negara, iaitu sama ada ideologi demokrasi sosialis, kapitalis, totalitarian, autorian, marxis, komunis dan Islam. Terdapat 3 strategi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, iaitu yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia. Dan yang terakhir adalah mewujudkan sistem peperiksaan yang sama. Salah satu dasar pendidikan negara ialah Pelan Pembangunan Pendidikan 2001 hingga 2010 yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang saksama melalui peningkatan jumlah pendapatan dan kualiti hidup untuk golongan berpendapatan rendah serta mengurangkan jurang ekonomi antara etnik
Selain itu, terdapat juga Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Tuntasnya, pendekatan yang dibawa oleh dasar pendidikan negara berbentuk holistik. Dasar ini selaras dengan dasar semasa ke arah pembinaan bangsa Malaysia yang unggul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzah Manziah binti Muhammad Ali, nombor matriks 07 DKE 22F 1025. Saya akan menerangkan tentang dasar kerajaan yang seterusnya, iaitu Dasar Pembangunan Nasional DPN. Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional DPN. DPN dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. DPN telah dilaksanakan dari tahun 1991 hingga tahun 2000, iaitu dirangka untuk tempoh 10 tahun. DPN meneruskan usaha yang sebelum ini telah dilaksanakan oleh Dasar Ekonomi Baharu DEB, iaitu usaha pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum serta usaha penyusunan semula masyarakat. Seterusnya, matlamat Dasar Pembangunan Nasional DPN ialah mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan yang sama rata kepada seluruh masyarakat. Objektif Dasar Pembangunan Nasional DPN pula ialah memperkukuhkan kestabilan sosial dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Pencapaian Dasar Pembangunan Nasional DPN. Pencapaian DPN boleh dilihat melalui dari dua aspek utama, iaitu dari aspek ekonomi dan dari aspek sosial. Contoh pencapaian DPN dalam aspek ekonomi ialah wujudnya perindustrian berteknologi tinggi dan wujud kawasan perindustrian baru. Pencapaian DPN dalam aspek sosial pula berlaku penurunan kadar kemiskinan, berlaku peningkatan kualiti hidup masyarakat serta perkembangan wilayah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Siti Nur Hafizah binti Jateleh, bernomor matriks 07 DKE 22F 1021, akan menerangkan mengenai dasar sosial negara. Dasar sosial negara merupakan satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional serta kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. DSN bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang serta adil dan saksama. Objektif umum DSN ialah menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, gender dan wilayah agar dapat menyertai serta memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara dan menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Objektif khusus DSN pula ialah memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi. Selain itu, membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Seterusnya, memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. Yang terakhir, menjana sinergi multi-sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Fatin Al-Fatihah binti Muhammad, nomor matriks 07 DKE 22F 1062, dan hari ini saya akan membentangkan tentang dasar wawasan negara. Apakah itu dasar wawasan negara? Dasar wawasan negara adalah penyatuan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas, iaitu dasar ekonomi baru dan dasar pendidikan negara.
bertujuan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang bekerjasama, progresif dan makmur. Ini bertujuan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang bekerjasama, progresif dan makmur. Objektif dasar wawasan negara adalah untuk melahirkan masyarakat berbilang kaum yang membentuk kematangan politik dan lebih bertolak ansur, meningkatkan daya saing untuk bersedia menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Strategi pelaksanaan dasar wawasan negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang melahirkan masyarakat yang bijak pandai serta memperbanyakkan penyertaan bumi putera dalam sektor utama ekonomi seperti pertanian. Kesimpulan, penggubalan dasar-dasar kerajaan adalah tidak dinafikan lagi bahawa untuk pertumbuhan ekonomi negara, pengagihan pendapatan yang seimbang, kestabilan politik, integrasi kaum dan kebajikan masyarakat keseluruhannya. Oleh hal yang demikian, semua lapisan masyarakat hendaklah memahami dasar-dasar kerajaan, memahami rasional, matlamat dan objektif penggubalan dasar serta strategi pelaksanaan dasar demi menjadi negara yang setanding dengan negara yang maju pada abad ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian.